Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita sendiri, dan kita minta perlindungan dengan Allah daripada keburukan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada sesiapa pun yang dapat menyesatkannya. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada siapa pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kita semua bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan kita juga semua bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan juga pesuruh-Nya. Sidang hadirin mukminin, pada malam ni kita sambung pengajian tafsir Al-Munir juzuk amma oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Betul tak? Tanya tu takut tersilap kitab sebab ada dua kitab. Baik, jadi malam ni kita sambung pengenalan kepada surah An-Nazi'at. Dalam pengajian kita yang lepas, kita sempat baca sedikit berkaitan dengan surah An-Nazi'at yang merupakan surah Makkiyah yang ada 46 ayat. Jadi kita telah menceritakan secara ringkas berkenaan dengan nama surah An-Nazi'at dan kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Jadi malam ni kita sambung kandungan surah secara umum, betul tak? Kandungan surah secara umum. Baik, pada perenggan yang pertama itu disebut tema perbincangan surah ini menyamai topik perbincangan surah-surah Makkiyah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Ia menekankan persoalan teras akidah, iaitu mentauhidkan Allah, beriman dengan kenabian dan meyakini hari kebangkitan. Jadi kita baca setakat itu dulu, kita tengok huraian berkenaan dengan definisi surah Makkiyah. Sebab seingat saya dalam pengajian kita sebelum ini, kita belum lagi menghuraikan perbahasan para ulama berkenaan dengan apa dia Makkiyah dan juga Madaniyah dengan lebih terperinci. Walaupun kalau kita nak bahaskan panjang lebar, kita kesuntukan masa, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat melihat perbahasan di kalangan para ulama tentang ta'rif berkaitan dengan Makkiyah dan juga Madaniyah. Supaya bila kita baca Quran tu, kan, kita tengok ayat Quran tu, kita boleh agak, kan, kita boleh berdasarkan ilmu kita boleh teka ayat yang kita baca itu ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah. Baik, ulama berbeza pendapat tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah
dan terbahagi kepada 3 aqwal, 3 pendapat di kalangan para ulama. Dan khilaf ni disebut sebagai khilaf istilahi, kan, khilaf istilahi. Sebab apa khilaf istilahi? Yakni khilaf berkenaan dengan istilah. Itu bahasa Melayu lah, kan, khilaf berkaitan dengan istilah. Sebab bila kita guna istilah makkiyah, apa maksud istilah makkiyah tu? Kan, apa maksud madaniyah? Jadi khilaf itu adalah khilaf istilahi. Bila disebut makkiyah, apakah yang dimaksudkan dengan makkiyah? Bila sebut madaniyah, apa yang ulama maksudkan dengan madaniyah? Baik, maka pendapat yang pertama dia kata, iaitu bila sebut makkiyah, maksud dia ialah dengan menggunakan pendekatan waktu. Kan, pendekatan waktu. Pendekatan waktu yang macam mana? Iaitu bila sebut ayat itu ayat makkiyah ataupun surah makkiyah, maknanya ayat itu atau surah itu diturunkan sebelum hijrah. Itu waktu. Kan? Dia tak kira tempat. Turunlah kat mana sekalipun, kalau dia turun sebelum hijratul rasul, maka dia panggil makkiyah. Itu pendekatan menggunakan waktu. Kan? Kalau sebut madaniyah, iaitu surah atau ayat itu turun selepas hijratul rasul, lepas Nabi hijrah ke Madinah. Dia turun kat mana, itu tidak relevan. Kan? Itu tak ada kaitan. Yang penting selepas hijrah. Bila selepas hijrah aja, kita panggil dia madaniyah. Itu pendekatan menggunakan waktu. Kan? Turun kat mana tak kira. Baik, itu satu. Contoh, kan? Contoh apa dia? Ayat atau surah turun di Mekah. Tapi dia turun di Mekah selepas hijrah. Kan? Selepas peristiwa hijrah. Maka jika makkiyah atau madaniyah, maka ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ni kata, walaupun ayat tu turun di Mekah, tapi sebab dia turun selepas hijrah, maka dia panggil madaniyah. Nampak tak? Itu pendapat yang pertama. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan dengar ada ustaz dia bagi definisi lain sikit, kita tahu dah ni ada 3 pendapat. Jadi jangan terkejutlah, jangan kata ustaz ni sesat. Kan? Bukan masalah sesat, masalah ada 3 pendapat. Jadi bila kita mengaji ni, kita boleh berlapang dada, kita matang. Kan? Ilmu tu tidak, orang putih kata bukannya hafkuk. Hafkuk tahu? Orang pala batas tak tahu hafkuk teruk. Separuh masak hafkuk ni macam tuan-tuan makan telur lah. Telur yang separuh masak, macam tu. Jadi ilmu bila hafkuk, dia mudah nak melompat. Bendanya khilaf je. Ulama pertama kata macam ni, ulama kedua macam ni. Jadi bila kita dengar orang mengajar tu lain sikit, kita tahu dah sebab kita dah mengaji. Ada 3 pendapat. Jadi kalau ayat tu turun di Mekah sekalipun, dia boleh jadi madaniyah. Sebab apa madaniyah? Sebab dia turun selepas hijrah, selepas peristiwa hijrah. Baik, contohnya apa? Contohnya yang ulama bagi pada kita ni surah An-Nisa ayat 58 kan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanah. An tu'addul amanat, kan, menyampaikan amanah itu ila ahliha, kepada orang yang berhak untuk menerima amanah itu. Ayat ni dia turun di Mekah, tapi kita panggil dia madaniyah sebab dia turun selepas hijrah. Nampak kan? Tapi ini pendapat yang pertama ni. Ini pendapat pertama. Sebab tu nanti bila tuan-tuan mengaji dalam the sciences of the Quran ataupun ulumul Quran, tuan-tuan akan tengok ada ayat yang ulama sepakat itu makkiyah, ada ayat yang ulama sepakat itu madaniyah. Lepas tu nombor 3, tuan akan jumpa ada ayat atau surah yang ulama berbeza pendapat. Ada kata itu makkiyah, ada kata yang itu madaniyah. Jadi bila kita mengaji tuan-tuan, kita tak mudah melompat sebab kita tahu pasal apa ustaz ni kata makkiyah, mengaji dengan ustaz lain pula dia kata madaniyah. Oh, rupa-rupanya ulama memang khilaf. Sebab istilah tu sendiri ulama khilaf. Jadi ini contoh kan yang diberikan kepada kita, ayat yang turun di Mekah tapi sebab dia turun selepas hijrah, maka kita panggil madaniyah. Baik, yang kedua, ini ayat madaniyah kerana ayat ini turun di Mekah
di sisi Kaabah kan pada tahun terjadinya Fathu Mekah. Turun di Mekah juga, tapi dia jadi Madaniyah. Kan sebab apa? Sebab dia berlaku pada peristiwa Fathu Mekah. Kan Fathu Mekah selepas hijrah. Kan selepas hijrah. Itu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kan pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redha Islam itu menjadi agamamu. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi dia kata ini adalah ayat Madaniyah, walaupun dia turun di Mekah tapi dia turun pada waktu haji wada', kan haji perpisahan. Pasal apa nama dia haji wada'? Sebab bahasa Melayunya haji perpisahan. Sebab apa dia wada'? Sebab apa dia perpisahan? Sebab dia adalah haji yang mana lepas tu Nabi dah tak ada. Kan? Itu Nabi yang menandakan perpisahan kan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita semua. Maka nama dia haji wada'. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang paling banyak dikuatkan. Sebab apa? Sebab dia punya dia punya penerangan tu, penjelasan dia tu jelas kan, dan dia konsisten, tidak sebagaimana dua ayat yang lain. Jadi kalau antara tiga pendapat ni, kebanyakan ulama kata takrif yang pertama ni lebih baik, lebih tepat. Takrif yang pertama ni lebih tepat dari segi takrif. Jadi kita nak kata Makkiyah dengan Madaniyah, kita kata bergantung kepada hijrah. Sebelum hijrah kita kata Makkiyah, selepas hijrah kita kata Madaniyah. Tempat tak kira. Ini pendapat yang lebih popular dan lebih kuat. Baik, tak apa. Pendapat yang kedua, yang ni ada juga pendapat di kalangan para ulama. Dia kata ikut tempat. Ikut tempat. Iaitu Makkiyah ada surah atau ayat yang diturunkan di Mekah. Manakala Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan di Madinah. Macam mana kita kata Makkiyah? Sebab dia turun di Mekah. Tak kira bila, sebelum hijrah ke selepas hijrah ke, asal turun kat Mekah kita panggil Makkiyah. Ayat ni pula Madaniyah. Pasal apa? Sebab dia turun di Madinah. Bila dia turun tak kira. Itu pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang kedua ni dia ada masalah. Pendapat yang kedua ni dia ada masalah. Walaupun pendapat ni diiktiraf, memang ulama terima juga pendapat yang kedua, tapi dia ada problem. Sebab tu pendapat yang kedua ni kurang sikit dipakai berbanding dengan pendapat yang pertama. Sebab apa? Sebab ada fakta yang menunjukkan bahawa ada surah ataupun ayat Quran yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah. Kan? Kita tahu sempadan Mekah tu di mana? Kita tahu sempadan Madinah tu di mana? Dan kita tahu bahawa Nabi ni bukan semua waktu Nabi di Mekah dan di Madinah. Ada masa Nabi keluar dari Mekah. Di Mekah pun Nabi tak ada, di Madinah pun Nabi tak ada. Maka bila Nabi tak ada di Mekah dan Nabi tak ada di Madinah dan ayat Quran tu turun, kita nak kata kat mana? Takkan kita nak kata ada kategori yang ketiga pula? Kan? Tak ada, dia dua je, Makkiyah dengan Madaniyah. Maka itu yang menyebabkan istilah ataupun takrif, bagi istilah takrif yang kedua ini, dia tidaklah sekuat dan tidaklah setepat sebagaimana takrif yang pertama. Jadi masa ada Nabi pergi perang, Nabi keluar kan. Jadi bila nak turun tempat tu di Tabuk ke di mana dan sebagainya, walaupun dia di luar Mekah dan Madinah, kita nak letak di mana? Jadi ini problem bagi pendapat yang kedua. Baik. Samalah juga surah atau ayat yang diturunkan di Mekah tapi selepas peristiwa hijrah, maka dia dipanggil sebagai Makkiyah, padahal tak sesuai dengan ciri dan sifat Makkiyah. Jadi ini jadi inconsistent. Jadi ini jadi inconsistent. Dia tidak konsisten. Sebab apa? Sebab dia benda tu lain. Sebab bila selepas daripada hijrah, Islam ni dia sifat dia dah lain. Dia ada undang-undang dan sebagainya. Jadi perkembangan tu berbeza. Maka dengan sebab itu pendapat yang kedua ini dia tidaklah setepat dengan pendapat yang pertama.
Baik, pendapat yang ketiga, kan, pendapat yang ketiga dia kata menggunakan approach ataupun pendekatan mukhatab, kan. Mukhatab maknanya ayat tu dia bercakap bincang pasal apa? Target dia apa? Ini adalah pendapat yang ketiga. Maka pendapat yang ketiga kata apa? Dia kata ayat itu atau surah itu dipanggil sebagai makkiyah kalau dia ditujukan kepada orang Mekah, ditujukan kepada penduduk Mekah. Manakala madaniyah ialah ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Dia kata gitu pula. Tengok kepada mukhatab. Ayat tu dia target dia dekat siapa? Target dekat penduduk Madinah atau penduduk Mekah. Maka ayat itu dipanggil makkiyah kalau ditujukan kepada penduduk Mekah. Dipanggil sebagai madaniyah kalau ayat itu berbicara tentang penduduk Madinah. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang ketiga. Contoh, dia kata apa? Contoh. Dia kata berdasarkan kaedah kalau ayat tu ya ayyuhan nas maka dia makkiyah. Kan? Ni ramai kita duduk mengaji sebelum ni kan. Kalau ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tu dikira madaniyah. Jadi itu tiga pendapat secara ringkas untuk kita berkenal-kenalan dengan apa dia makkiyah dan apa dia madaniyah. Baik. Maka macam mana ciri makkiyah dengan madaniyah? Macam mana? Maka dia ada dua kaedah, kan? Dua kaedah. Satu kaedah dipanggil sima'i naqli, kan? Sima'i naqli. Apa dia sima'i naqli? Sima'i ni kita dengar. Sima', kan? Sima'. Naqli ni kalau nas naqli makna nas yang dinakalkan kepada kita, iaitu Quran dan hadis. Itu naqli. Lawan dia aqli. Aqli akal kita, kan? Jadi sima'i naqli, benda yang kita dapat melalui nas. Baik. Maka macam mana penentuan makkiyah dan madaniyah? Dengan melihat kepada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang sahih, kan? Hadis palsu tak boleh terima, kan? Hadis dhaif yang berat tak boleh terima, kan? Yang mana Nabi cerita pasal turun ayat tu, dan juga riwayat daripada para sahabat Nabi bila mereka menceritakan kepada kita apa yang mereka lihat, kenapa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, kan, secara peribadi tentang bila, di mana, mengapa dan bagaimana ayat-ayat Quran tu turun. Jadi bila sahabat-sahabat cerita pasal ayat tu turun di mana, bila dia turun, pasal apa dia turun, bagaimana dia turun melalui riwayat yang sahih, maka itu kita panggil sima'i naqli, kan? Sima'i ni simak, dengar kan? Tapi maksud dia benda kita terima, kan, melalui riwayat-riwayat yang sahih. Samalah juga riwayat daripada para tabi'in yang mana mereka ni bertemu dan berguru kepada para sahabat, dan mereka mendapat ilmu itu berdasarkan ilmu berkenaan dengan Quran itu daripada para sahabat. Dan kaedah inilah yang menjadi kaedah yang paling utama, kan, dan juga primary sources, kan, sumber pengambilan utama untuk kita mengetahui makkiyah dengan madaniyah. Okey, jelas kan? Nampak kan? Jadi sama ada sahabat tu dia dengar sendiri daripada Nabi, ataupun kalau tidak daripada Nabi pun sekurang-kurangnya tabi'in dia dapat daripada sahabat. Tabi'in dapat daripada sahabat. Itu at least paling kurang. Sebab kita nak jaga kemurnian dan kesucian agama kita. Kan, kita tak mau bercampur dengan ajaran yang entah datang daripada mana, maka itu kaedah yang ditetapkan oleh para ulama. Baik, untuk kita tahu sama ada dia makkiyah atau madaniyah. Satu lagi ijtihad. Yes. Ijtihad dia panggil sebagai qiyasi ijtihadi, kan? Qiyasi ijtihadi. Pasal apa? Sebab tak ada ayat Quran dan tak ada hadis Nabi yang jelas cerita pasal kedudukan ayat tu. Tak ada. Kita tak jumpa riwayat-riwayat daripada Nabi ataupun daripada para tabi'in dapat daripada para tabi'in dapat daripada sahabat pun tak ada cerita pasal satu-satu ayat Quran. Maka ini memerlukan kepada qiyasi ijtihadi, iaitu dengan cara melihat kepada karakteristik
kan ciri yang ada pada ayat tersebut untuk kita tentukan dia makkiyah atau madaniyah. Kemudian dikiaskan kepada ayat dan surah lain. Maka kalau dia ada karakteristik makkiyah, maka disebut sebagai ayat makkiyah. Kalau dia ada karakteristik ciri sifat madaniyah, maka kita panggil dia madaniyah. Maka kaedah ni kita panggil sebagai ijtihadi, kan, ijtihadi. Jadi sebab apa nama dia qiyasi ijtihadi? Sebab ulama kena berijtihad dengan banding. Banding tu kita panggil qiyas, kan, qiyasi ijtihadi. Analogi, kan, analogi ataupun analogi, kan, dia dibuat perbandingan, banding ayat ni dengan ayat ni. Oh, kita kata madaniyah pasal apa? Tengok satu ayat hak sifat dia sama, hak ni madaniyah, maka hak ni pun kita kata madaniyah juga. Itu bila dibuat perbandingan. Baik, maka dia ada kaedah-kaedah dia. Ini secara ringkaslah supaya masa bila kita baca Quran kita tahu, kan, kaedah-kaedah secara ringkas. Apa dia kaedah secara ringkas? Yang ni kita dapat tahu bila kita belajar ulumul Quran ataupun the sciences of the Quran. Kalau di universiti ni tahun 1. Siapa yang masuk tahun 1 syariah ataupun tahun 1 Islamic study, pengajian Islam, biasanya tahun 1 di kebanyakan universiti dalam dunia ni mereka akan belajar ulumul Quran. Baik. Jadi ulumul Quran ni antaranya benda inilah yang kita belajar. Kita nak kenal makkiyah. Apa dia? Cara ringkas apa dia? Antaranya kalau ayat sajdah. Ayat sajdah makkiyah. Tuan-tuan jumpa ayat sajdah, oh ini makkiyah. Okey, nampak kan? Ini makkiyah. Lepas tu nombor 2 dia kata apa? Dia kata bila ada perkataan kalla, kan? Bila ada kalla je itu makkiyah. Maka ia adalah makkiyah. Yang mana perkataan kalla tu ada di tengah-tengah, di tengah-tengah Quran. Kalla ada berapa? Ada 33 kali kalla dalam Quran, dalam 15 surah. Ada 33 kali. Bila nampak je kalla, yang tu adalah makkiyah. Jadi ulama dia kaji tu tuan-tuan sampai tahap tu dia study. Jadi bila tuan-tuan baca Quran kalla masuk dalam kepala kita, ini makkiyah. Ini sebelum hijrah. Cerita sebelum hijrah. Yang ketiga, setiap surah yang ada ya ayyuhan nas, kan, hak kita cerita tadilah, kan, ya ayyuhan nas, maka dia makkiyah. Tetapi ada pengecualian, ada exception, iaitu surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, kan. Hak ni madaniyah, tapi surah Al-Hajj tu surah makkiyah. Pasal apa? Sebab cerita rukuk dengan sujud ni cerita selepas hijrah. Dia sebelum hijrah tak ada cerita rukuk dengan sujud. Jadi ulama kata pengecualian pada hak ni, kan, apa ni, pengecualian kepada yang ni. Tapi surah Al-Hajj itu surah makkiyah. Baik. Sebab apa? Sebab dalam surah tu dia makkiyah, tapi tiba-tiba ada terkeluar satu ayat madaniyah. Nampak kan? Jadi tidak semestinya satu surah tu maka dia semua tu makkiyah atau semua tu madaniyah. Dah. Dia mungkin ada satu-satu ayat yang diberi pengecualian. Baik, setiap surah yang ada kisah Nabi, cerita pasal umat yang terdahulu, tu semua makkiyah kecuali Baqarah. Kecuali Baqarah. Jadi semua tu makkiyah, Baqarah madaniyah. Baik, setiap surah yang ada kisah Nabi Adam dan Iblis, maka tu semua makkiyah kecuali surah Baqarah. Baik, kemudian setiap surah, kan, yang ada huruf tahajji seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan sebagainya, surah makkiyah. Kecuali surah yang dipanggil sebagai surah Zahrawain, itu surah Baqarah dengan Ali Imran. Dua awan yang datang, kan, dua awan Al-Baqarah dengan Ali Imran. Yang tu yang tu bukan surah makkiyah, itu adalah madaniyah. Manakala surah Ar-Ra'd ulama berbeza pendapat. Ar-Ra'du
Ulama berbeza pendapat. Ada kata dia Madaniyah, ada kata dia Makkiyah. Nanti kita akan tengok hak mana ulama sepakat Makkiyah, ada ulama sepakat Madaniyah, dan hak mana ulama berbeza pendapat. Baik. Manakala Madaniyah kan, yang kata kaedah Madaniyah bila cerita pasal ibadat yang wajib, yang fardu dan hukuman hudud, had, itu semua Madaniyah. Dia tak ada cerita ibadat wajib ni Makkiyah, tak ada. Kan? Cerita pasal hudud dia Makkiyah, tak ada. Dia semua tu Madaniyah. Kemudian surah yang sebut pasal munafik, maka tu cerita Madaniyah, kecuali surah Al-Ankabut. Al-Ankabut tu Makkiyah. Sebab apa? Sebab kebanyakan cerita pasal orang munafik ni dia fasa selepas hijratul Rasul. Munafik di Mekah bukan tak ada, tapi dia menjadi masalah yang besar selepas peristiwa hijratul Rasul. Tuan-tuan jangan kata munafik zaman Mekah tak ada, tapi dia menjadi besar ketika peristiwa selepas hijratul Rasul. Kan, yang kita duk belajar cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, kan? Itu contoh, kan? Pasal apa? Sebab dia jadi besar tu sebab bila Nabi sampai di Madinah, pengaruh Nabi tu sangat kuat. Kan, pengaruh Nabi sangat kuat. Maka di Madinah sebelum Nabi hijrah tu dah ada pemimpin kaum. Pemimpin kaum dah ada dah. Tapi bila Nabi tu datang, Islam tu jadi berkembang di Madinah, menyebabkan ada orang yang masuk Islam dengan cara berpura-pura. Kan, dengan cara berpura-pura. Kemudian setiap surah yang ada bantahan terhadap ahli kitab, maka dia adalah Madaniyah. Baik. Apa dia ciri-ciri, karakteristik surah Makkiyah? Kita tengok. Bila dakwah kepada tauhid dan beribadat kepada Allah Ta'ala semata-mata, menceritakan tentang risalah kerasulan Nabi, menetapkan cerita tentang hari kebangkitan, ganjaran pahala, dan menyebut tentang khabar berita tentang hari kiamat, pasal neraka, pasal syurga, bantahan terhadap orang-orang musyrik, kan, dan juga ayat-ayat kauniyah, maka itu adalah surah Makkiyah, kan, surah Makkiyah. Baik, yang kedua, penetapan landasan umum syariat secara umum. Dia tidak detail. Dia tak detail secara umum. Pasal akhlak yang mulia, akhlak yang tercela, kebiasaan kaum musyrik, itu semua cerita Makkiyah. Kan, ayat Makkiyah ataupun surah Makkiyah. Cerita tentang kisah para nabi, kaum terdahulu, ganjaran kepada kaum itu Makkiyah. Kan. Lepas tu fawasil, susunan kalimah yang menyerupai sajak. Kan, yang pendek-pendek. Tapi ungkapan dia kukuh dan istimewa, dan dia kena dekat hati, dan dia jadi bagi motivasi kepada kita, tu Makkiyah. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu peringkat fasa nak tambat hati orang-orang kafir pada masa tu. Dan kita tahu bahawa di Mekah pada masa tu antara benda yang hebat ialah syair-syair, kan, yang digantung di dinding Kaabah. Ni cerita zaman jahiliyah. Jadi bila datang Quran dengan bahasa-bahasa yang tersusun indah, maka itu menjadi satu faktor untuk menarik orang-orang Arab, kan, orang Arab pada masa itu supaya tertarik dengan Islam. Jadi itu yang kita panggil sebagai uslubud dakwah, kan, uslubud dakwah yang Allah ajarkan kepada kita. Kita kena ada sesuatu yang istimewa untuk kita tarik orang kepada kita. Kalau kita tak ada benda istimewa, macam mana orang nak tertarik kepada kita? Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan, kita ada zakat. Kan, kita ada zakat. Zakat ni kita boleh guna. Nak tarik orang Islam pun boleh, nak tarik orang untuk lembutkan hati dia dengan Islam pun boleh. Kan, bab korban tu dah ada khilaf, kan, yang tu tak apalah. Tapi contohnya ialah bagaimana dalam agama kita ni harta digunakan untuk tarik orang kepada Islam. Sama dengan amil zakat. Kita bukan suruh orang tu buat kerja semata-mata, kita bagi kat dia bahagian dia. Mana Islam mengiktiraf yang kita panggil elemen manusiawi. Oh, tak boleh mentang-mentang ikhlas percuma belaka. Mana boleh, kan? Mana boleh. Tuan-tuan buat kerja ada.
Kan? Tuan-tuan boleh claim, tuan-tuan boleh dapat commission, tuan-tuan boleh dapat upah, boleh dapat gaji dan sebagainya. Yang tu tengok keadaan macam mana. Islam tak pernah ajar kepada kita kalau ikhlas ni mesti percuma. Tak ada. Kita pergi gunting rambut, mamak tu kata RM10. Oh mamak, you tak ikhlas lah. Mana boleh tuan-tuan kan? tak boleh kan? Haji duduk bawa orang pergi umrah kan Haji? Mesti ada nak untung. Mana boleh tak mau untung kan? Setiap kepala komisen berapa, 200 ke 300 ke, macam mana upah kita apa semua, belanja yang kita keluar kita boleh claim kan. Dengan travel agent, bila tuan dah pergi ke airport apa semua urusan, dia bagi 100 rial 200 rial untuk urusan beg apa semua. Mentang-mentang ikhlas, kena buat sendiri semua tanpa apa bayaran. Tak, no kan. Islam satu agama yang meraihkan, dia appreciate, dia meraihkan elemen manusiawi kan. Tuan-tuan kerja apa sekalipun kita nak gaji kan, kita nak upah kita nak. Itu bukan jahat tuan-tuan, itu bukan jahat. Itu ialah contoh bagaimana agama dia meraihkan elemen manusiawi. Sebab tu amil zakat pun dia dapat bahagian dia kan. Tuan-tuan tak boleh kata nak duit jangan ejek tuan-tuan. Itu ajaran agama. Agama suruh kita raihkan orang kan. Sama dengan perang ghanimah yang pernah saya cerita dululah kan. Ghanimah, ada rampasan perang, harta rampasan perang, ghanimah. Siapa yang pergi perang dia dapat ghanimah. Kita cerita pasal hamba amdi. Siapa yang boleh dapat hamba amdi? Tuan-tuan duduk di payah keladi, perang tak pergi, nak ada hamba amdi apa? Mana boleh, tak akan dapat hamba amdi. Hang nak hamba amdi yang kena pergi perang. Baru dapat hamba amdi. Itu yang kata elemen manusiawi. Baik, itu cara ringkas lah tuan-tuan, cara ringkas. Baik, apa dia karakteristik kandungan isi surah Madaniyah? Bila dia cerita ibadat lebih detail, dia cerita pasal muamalat, hukuman had ataupun hudud, cerita pasal rumah tangga kan, cerita pasal perwarisan, faraid apa semua tu, jihad, pasal-pasal pengislahan, reformasi, perbaikan dalam masyarakat, cerita pasal kenegaraan, siasah kan, apa semua masa tidak perang, masa perang, kaedah hukum, itu semua Madaniyah. Itu semua Madaniyah. Jadi kita boleh cam lah, siapa yang baca Quran walaupun dia tak faham bahasa Arab, dia tengok terjemahan tu, kalau cerita-cerita detail macam tu pasal muamalat, hukuman had, cerita pasal rumah tangga semua, itu Madaniyah ya. Baik, lepas tu sanggahan kepada ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, dakwah untuk ajak mereka masuk Islam kan. Macam mana Allah Ta'ala terangkan mereka menyeleweng kitab-kitab yang dahulu, kitab Taurat, kitab Injil apa semua tu, macam mana ahli kitab sesat, terkeluar daripada kebenaran dan penentangan mereka terhadap kebenaran dan sebagainya. Itu semua adalah Madaniyah. Dan cerita pasal kaum munafik, bahaya mereka semua, itu Madaniyah. Baik, jadi itu secara ringkas berkenaan dengan ciri-ciri dia. Baik, kemudian selepas itu, ini secara ringkas lah untuk pengetahuan tuan-tuan, apa yang disebut oleh para ulama kan, yang kita kata yang clear lah, yang clear. Surah Madaniyah ada 20 surah kan. Madaniyah ada 20 surah, bermula daripada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, yang ke-7 An-Nur, yang ke-8 Al-Ahzab, yang ke-9 surah Muhammad, yang ke-10 Al-Fath, surah yang ke-11 Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, yang ke-17 Al-Munafiqun, yang 18 At-Talaq, At-Tahrim, yang ke-19, dan akhir sekali yang ke-20 An-Nasr. An-Nasr tu idza jaa kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Surah tu surah yang mana sahabat Nabi berbeza dia punya reaksi kan. Sahabat-sahabat lain happy, seronok kan, tapi Abu Bakar dia sedih kan, sebab dia boleh rasa kan, dia boleh rasa bahawa akan berlaku perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita cerita kemudian lah. Baik, kemudian surah yang ulama berbeza pendapat kan, sama ada dia adalah Makkiyah ataupun Madaniyah. Yang ni ada khilaf. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang kata Makkiyah, ada orang kata Madaniyah, yang itu tak apa. Sebab memang ulama tidak sepakat
sama ada dia Makkiyah atau dia Madaniyah. Iaitu surah 12 surah. 12 surah. Yang pertama Fatihah. Kan Fatihah kita duk baca tu, kan alhamdulillah tu yang kita duk baca setiap kali semayang, ulama berbeza pendapat. Sama ada dia Makkiyah atau Madaniyah. Tak semestinya sebab dia surah Fatihah dia awal-awal tu Makkiyah. Dah. Kan betul memang ada yang kata dia Makkiyah, tapi ada juga ulama kata dia Madaniyah. Jadi Fatihah adalah satu surah yang ulama tidak sepakat. Ada yang kata dia Makkiyah, ada yang kata dia Madaniyah. Jadi kalau tuan-tuan kata dia Makkiyah, tak apa. Tapi tuan-tuan jangan halau ustaz yang kata dia Madaniyah. Ustaz keluar. Pasal ustaz kata Madaniyah. Potong kuliah dah. Jangan main dah kuliah seorang kami duk ajar benda sesat ni. Kami duk terima dia Makkiyah lama dah. Pasal apa ustaz ajak benda yang pelik ni? Dah, jangan. Itu memang ulama khilaf. Ulama tak boleh bersatu nak tentukan Fatihah ni Makkiyah atau Madaniyah. Sama dengan Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, kan? Al-Mutaffifin, Al-Qadr. Apa ni yang kita baca itulah, kan? Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Bayyinah, kan? Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kan? Nah, jadi yang ni khilaf di kalangan para ulama. Walaupun kita mungkin kata kita pegang pendapat yang kata Ikhlas, Falaq, Nas, surah Al-Falaq, surah An-Nas ni Makkiyah, tapi ada ulama kata dia Madaniyah, kan? Jadi baki itu daripada yang kita sebut tadi 12 surah yang ulama berbeza pendapat, dan juga 20 surah yang ulama sepakat dia itu adalah Madaniyah, maka sisanya adalah baki itu adalah surah Makkiyah. Okay. Baki itu surah Makkiyah. Hak 20 tadi Madaniyah, kemudian 12 ni Makkiyah atau Madaniyah, ulama berbeza pendapat. Kemudian yang last kali ni 82 surah adalah surah Makkiyah. Jadi jumlah semua 114 surah. Kan 114 surah. Ini adalah pendapat jumhur ulama 114. Jadi ada juga yang kata surah Al-Fil dengan surah Li'ila fi Quraisy, surah Al-Quraisy ada satu surah yang tu minoriti ulama, tapi majoriti kata asing. Kata surah Al-Fil dengan surah Quraisy asing. Jadi 114 surah. Maka ada 14 perkara yang penting berkaitan dengan ilmu yang membahaskan tentang sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah, iaitu mengenai surah yang diturunkan di Mekah, surah yang mana satu diturunkan di Madinah. Baik, lepas tu macam mana kita nak tentukan dan apa yang kita sebut tadi, kalau satu surah itu disebut sebagai Makkiyah, tidak bermakna semua dalam tu Makkiyah. Jadi tuan-tuan kena faham tu. Kalau surah tu dipanggil sebagai Madaniyah, mungkin dalam tu ada Makkiyah. Tuan-tuan kena faham yang tu. Baik, maka contoh surah Al-Anfal, kan? Contoh surah Al-Anfal yang tu tuan-tuan boleh tengoklah secara detail. Cuma cara ringkas semalam ni, surah Al-Anfal ayat yang ke-30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka, sampai akhir ayat. Ringkasnya maksud dia, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadap kamu untuk menangkap dan memenjarakan kamu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah Ta'ala juga menggagalkan tipu daya tersebut. Wa yamkuruna wa yamkurullah, kan? Wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya, Allah Ta'ala menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, kan? Siapa yang pandai bahasa Arab, kalau tuan-tuan tengok ayat ni, surah Al-Anfal ayat 30, kan, dia guna perkataan wa yamkuruna wa yamkurullah, makar, kan? Wa yamkuruna wa yamkurullah, makar ni tipu daya. Orang kafir Quraisy buat tipu daya. Perkataan sama tu, makar tu, Allah Ta'ala guna juga. Allah Ta'ala juga buat tipu daya. Pasal apa? Sedangkan Allah tidak menipu. Kenapa digunakan perkataan yang sama?
Jadi ulama bahas panjang lebar tuan-tuan, cuma ringkasnya ialah sebahagian ulama dan majoriti ulama mengatakan bahawa perkataan sama, bila Allah Ta'ala ulang perkataan sama, kan, musuh ataupun orang yang jahat dia buat satu benda dan Allah Ta'ala ulang perkataan tu, macam ni lah, wa yamkuruna wa yamkurullah, maksud dia Allah Ta'ala balas kejahatan tu maksud dia bila Allah Ta'ala mengulangi perkataan yang sama. Sebab mustahil bagi Allah menipu, kan, Allah Ta'ala dia tidak melakukan benda yang zalim kepada hamba dia. Jadi itu dibahaskan oleh para ulama, kenapa perkataan makar itu digunakan oleh Allah bila membicarakan tentang tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Jadi ayat ini diulas oleh Muqatil, kan, rahimahullahu ta'ala. Dia kata ayat ni diturunkan di Mekah, kan, ayat ni diturunkan di Mekah. Baik, tapi dia berada dalam surah Al-Anfal, kan, surah Al-Anfal surah Madaniyah. Jadi ini contoh yang ulama bagi dalam pengajian ulumul Quran. Jadi tuan-tuan nak tahu cerita ni, tuan-tuan kena belajar ulumul Quran secara khusus. Tapi ringkasnya, contoh yang ulama bagi surah Al-Anfal, surah tu surah Madaniyah. Tapi dalam surah Madaniyah ada ayat Makkiyah, dan begitulah sebaliknya. Jadi itu bukti yang ulama bagi pada kita. Baik, samalah juga ayat Madaniyah. Ada dalam surah Makkiyah tadi, surah Madaniyah ni surah Makkiyah, tapi ada ayat Madaniyah. Contoh dia bagi surah Al-An'am. Nanti tuan-tuan buka lah sendiri di rumah, surah Al-An'am. Semua tu Makkiyah kecuali 3 ayat, 151 sampai 153. Baik, kemudian ayat yang diturunkan di Mekah tapi dihukum sebagai Madaniyah ada juga. Dia turun di Mekah tapi kita tak panggil dia Makkiyah, kita panggil dia Madaniyah. Iaitu contohnya surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, ya ayyuhan nas, kan, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min zakarin wa untha. Allah Ta'ala cipta manusia ni ada lelaki dan ada perempuan. Jadi ayat bahasa Arab ni senang je. Kalau Quran sebut min zakarin, zakar lelaki, bukan zakar tu perempuan. Zakar tu lelaki. Min zakarin, kita tahu dah itu lelaki. Wa untha, untha tu perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah menjadikan kamu, kita semua ni ada berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Bukan untuk kita bergaduh, kan, bukan untuk kita bergaduh. Kita ni dah bila bangsa lain kita nak bergaduh, patutnya kita dakwah, kan, kita ajak orang bangsa lain, orang bukan Islam, untuk kenal kita, kenal agama kita, tunjuk akhlak yang baik. Ni dah dia keluar perkataan-perkataan yang boleh menyakiti orang lain, tak boleh. Kita bercakap kena hati-hati, kena sensitif. Saya ingat orang Kelantan lah, saya tak tahu lah tuan-tuan orang Penang kan, mungkin orang Penang mungkin baik kot. Orang Kelantan ni dia ada juga bahasa kesat dia, bahasa kesat. Contoh saya sebut malam ni, ni contoh, jangan pergi cut video pula. Nanti saya jahat pula. Kan? Ni contoh nak sebut benda yang tak patut kita sebut, kan. Orang Kelantan setengah-setengah tu bila dia bercakap pasal Cina, dia kata apa? Dia kata tokpek tak basuh berak, tahu? Tahu tokpek tak basuh berak? Mana Cina tak basuh berak. Cakap lagu ni tuan-tuan, kalau orang bukan Islam dengar, orang bangsa Cina dengar, dia tersinggung. Dia boleh tersinggung. Ini satu ucapan yang mengguris perasaan bangsa lain, yang kita tak boleh sebut benda-benda lagu tu sewenang-wenang mengikut suka. Kita nak tulis dalam Facebook, tulis dalam WhatsApp, dia orang baca. Ini sangat tak bagus, tak boleh. Kita kena hati-hati benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab orang Melayu pun ada kat perangai gitu. Ada tak orang Melayu perangai gitu? Ada.
pergi kursus haji. Ni cerita lama, saya rasa pernah cerita kat tuan-tuan. Pergi kursus haji, kan? Ni pakai kopiah belaka kursus haji ni, pakai kopiah belaka, kopiah putih. Saya ni kopiah saya kuning lah juga. Ni kopiah putih. Pi kencing tempat berdiri tu. Tuan-tuan, kencing tempat berdiri tu ada mangkuk tu. Pakai duduk berdiri ramai-ramai dengan kopiah putih tu. Saya duduk tengok. Saya nak masuk tandas yang ada pintu tu kan. Tapi dia tengok penuh, tunggu dekat luar. Dia boleh bergurau, dia pergi jenguk kawan dia sebelah. Dia boleh pergi bergurau. Kawan ni kata, woi, jangan tengok. Saya kata, apa ni? Duk pergi kursus haji dengan kopiah kat atas kepala, pergi bergurau benda lagu tu. Tak apalah yang tu. Hak tu tak apa lagi. Bab bergurau tu tak apa lagi. Tapi lepas tu, kita dah ingat kan dia nak ambil ayak ke, nak ambil tisu, nak lap ke apa. Tak. Dia pergi masuk lagu tu, zik lagu tu. Ni tuan-tuan, teruk punya Tok Lebay. Haji-haji ni teruk perangai. Kita tak cerita hak lain tu kan. Tapi tu contoh tuan-tuan. Kita jangan duduk kata ke orang sangat. Kalau kita pun lebih kurang, kan, kita pun lebih kurang. Hak driver bas tu benda biasa. Saya nak naik bas pergi Kuala Lumpur, biasa. Saya turun bas, driver pun turun sekali dengan saya, pergi kencing. Kita pergi masuk dalam toilet tu boleh basuh apa semua. Kalau paling kurang pun tak boleh basuh, kita pakai tisu. Dia bawa bird dia tu pergi kat sinki. Dia buat macam tu je kan. Apa ni, saya tak mau ceritalah apa dia buat, tapi cara ringkasnya tak betul lah kan, cara ringkasnya tak betul. Jadi kita jangan buat benda yang boleh menyebabkan ketegangan kaum. Jangan kita laga-lagakan antara bangsa-bangsa yang tertentu dan sebagainya. Kita jangan buat benda-benda macam tu. Inna akramakum indallahi atqakum, kan? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha khabir, kan, lagi maha mengenali. Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi ayat ni turun di Mekah. Bila Fathu Mekah, mana benda tu selepas hijrah, maka dia dikira sebagai ayat madaniyah, kan, dikira sebagai ayat madaniyah. Walaupun dia turun di Mekah, tapi dikira madaniyah sebab definisi yang pertama tadi, hak mula-mula yang kita mengaji tadi, iaitu tidak dikira berdasarkan lokasi ayat tu turun, tapi dikira waktu ayat tu diturun. Jadi kalau dia selepas hijrah, walaupun turun di Mekah, dia dihukum sebagai ayat madaniyah. Baik. Ayat yang turun di Madinah tapi dihukum sebagai makkiyah, kan. Para ulama bagi contoh surah Mumtahanah. Sebab apa dia diturunkan di Madinah tapi dia dikenali sebagai makkiyah? Sebab khitab ayat tu, sasaran perbincangan daripada surah itu ialah berkenaan dengan penduduk Mekah. Sehingga kan mengikut pendapat yang ketiga yang dikira berdasarkan khitab, surah Mumtahanah termasuk makkiyah. Tetapi yang rajihnya ialah Mumtahanah, walaupun dia membicarakan tentang orang Mekah, tapi sebab dia turun selepas hijrah, dia dihukum madaniyah. Maka hak tu khilaf di kalangan para ulama. Lepas tu ada juga ayat madaniyah tapi dia seakan-akan makkiyah, kan? Dia ada ciri yang sama dengan makkiyah. Ayat yang digolongkan sebagai madaniyah tapi uslub bahasa dia dan karakteristik ayat itu dia menyerupai ayat makkiyah, ada juga, kan? Jadi yang ni ada kelirulah sikit. Kalau kita tengok ni seakan-akan makkiyah tapi dia madaniyah. Contohnya ayat dan surah Al-Anfal, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samai aw itina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrik berkata, ya Allah, kan, jika betul Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Oh, berani. Dah dia tak percaya, dia berani kata gitu. Kita percaya, kita tak berani, kan? Kita tak berani kata gitu. Kita tak berani. Maka orang berani ni sebab dia tak percaya. Maka dia kata turunkanlah hujan dengan batu dari langit.
atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Dia challenge kan, dia cabar sebab dia tak percaya pada Tuhan, dia tak percaya pada hari akhirat. Kita yang percaya pada hari akhirat ni kita nak sebut pun kita tak berani kan. Sebab tu kita benda-benda agama ni kita jangan bermudah-mudah nak gurau pasal neraka, nak bergurau pasal azab Allah dan sebagainya, jangan. Nak bergurau tentang azab kubur dan sebagainya, jangan. Jadi ayat ini dia turun selepas hijrah sehingga dia menjadi madaniyah. Tapi gaya bahasa ayat ni dia nampak seperti makkiyah. Dia ada ciri makkiyah. Sebab isi dia cerita pasal kesombongan kaum musyrikin. Kita cerita awal tadi, bila dia cerita pasal musyrikin, perangai orang musyrik, dia makkiyah. Tapi ada ayat madaniyah, tapi dia cerita benda sama. Dia cerita benda sama. Maka itu adalah madaniyah. Lepas tu ayat makkiyah, tapi dia mirip, dia menyerupai madaniyah dari segi uslub bahasa dia. Contohnya ayat alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam, iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain daripada kesalahan-kesalahan kecil. Ayat ini disebut sebagai ayat makkiyah kan, ayat makkiyah. Ayat ini disebut sebagai ayat makkiyah. Tapi Imam Suyuti kan, Imam Suyuti ni ulama mazhab Syafi'i. Imam Suyuti kata apa? Dia kata fawahish ialah setiap dosa yang ada hukuman had. Itu fawahish. Al-kabair adalah dosa yang diancam dengan neraka. Kabair ini dosa besar. Bila dia diancam dengan neraka, dia kabair, dia dosa besar. Adapun al-lamam adalah dosa yang bukan fawahish kan, dan bukan kabair. Sedangkan di Mekah ketika itu belum ada hukuman had ataupun semacamnya ataupun seumpamanya, tak ada. Jadi ayat ni ayat makkiyah kan, ayat ni ayat makkiyah, tapi dia mirip kepada ayat madaniyah. Jadi itu perbahasan di kalangan para ulama. Ni panjang lagi tuan-tuan, dah 8.37. Baik, saya ambil yang last sekali sebelum kita akhiri kuliah kita malam ni. Yang selebih tu kita akan sambung kuliah akan datang. Baik, satu lagi contoh akhir untuk malam ni, iaitu perbahasan mengenai ayat atau surah yang dibawa oleh penduduk Mekah ke Madinah, iaitu ayat yang diajar oleh kaum muhajirin kepada kaum ansar. Kaum muhajirin ajar kepada kaum ansar. Ansar yang duduk di Madinah kan. Baik, ayat tersebut dia tak turun di Madinah. Tetapi penduduk Madinah dia dapat tu daripada penduduk Mekah yang berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Jadi antaranya sabbihisma rabbikal a'la kan, surah al-a'la. Surah yang digalakkan kita baca pada hari Jumaat kan, pada hari Jumaat. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam riwayat Bukhari daripada Al-Bara bin Azib, dia kata apa? Dia kata ayat ini dilaung-laungkan oleh penduduk Madinah sebab mereka sangat gembira ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah, dan ayat tersebut diajar oleh para sahabat yang hijrah bersama-sama dengan Nabi SAW, tapi sudah datang terlebih dahulu di Madinah. Jadi itu contoh ayat yang dipanggil sebagai ayat yang diajarkan oleh kaum muhajirin kepada kaum ansar. Jadi orang Madinah dia dapat ayat tu daripada orang Mekah, muhajirin yang datang ke Madinah. Jadi 8.40 tuan-tuan, kita berhenti setakat itu. Kita sambung balik nanti perbahasan ini, ada separuh lagi nak kenal Makkiyah dengan Madaniyah ini, supaya tuan-tuan dapat gambaran lah sedikit tentang perbahasan di kalangan para ulama tentang Makkiyah dengan Madaniyah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tahlil.